Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada anda semua. InsyaAllah mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Saya nak kongsi sedikit tentang kenapa kita minum ketum koroi dan dadah. Okey, baik. Saya Muhammad Sobki bin Abdul Hamid selaku founder kepada Jus Haramain, penawar sangat ketum koroi dan dadah. InsyaAllah kepakaran kami membantu bagi rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang memerlukan bagaimana untuk nak berhenti dalam keadaan cepat dan juga selamat, insyaAllah. Okey, baik, kita nak tanya kenapa? Sebab apa mereka minum ketum? Sebab apa mereka minum koroi? Sebab apa mereka isap dadah dan sebagainya? Why? Kenapa? Jadi kita nak rongkai kenapa ni. Sebenarnya kenapa ni dia ada hubung kait dengan amalan kita. Kenapa dia buat macam ni ya? Kenapa dia minum macam ni ya? Ada beberapa tajuk yang saya boleh kongsi pada tengah hari ini. Kenapa? Yang pertama, orang muda kita ni kebanyakan dia cepat merasa boring. Dia boring. Tak tahu nak buat apa. Sebab apa? Dia tak tahu plan. Dia tak ada jadual dalam hidup. Jadi dia ikut apa yang dia nak. Bermakna bila apa yang ikut dia nak, benda yang dia nak tak dapat, di situ dia akan kecewa, di situ dia akan ada perasaan boring. Kenalah sikit. Yang kedua, kenapa minum ketum koroi dan dadah ni? Mereka ambil selalu ada permasalahan. Yang kedua, permasalahan. Yang pertama, boring. Yang kedua, permasalahan. Mereka menyangka perbuatan tu boleh selesaikan masalah. Tetapi malangnya tidak. Sebab apa? Masalah ni tidak habis. Kiranya kalau kita tak handle dia, kita tak cari jalan untuk macam mana nak mengatasi dia. Sekadar untuk kita nak ambil bubuh dalam kepala, hayal, kita lupa sekejap, kemudian hilang hayal, kita sambung balik perbuatan yang sama. Malah tidak ada jalan, tidak ada kata putus untuk nak bagi selesai. Yang kedua, kecewa. Disebabkan kecewa, yang pertama boring, yang kedua kecewa. Kecewa lah, tak kira putus cinta ke, permasalahan rumah tangga ke, permasalahan kesihatan ke, permasalahan dari segi umum. Jadi dua faktor yang kami telah temui pasal apa, kenapa minum ketum koroi dan dadah ni. Sebab dia yang pertama boring, yang kedua sebab dia tension, dia nak menghilangkan masalah. Yang ketiga disebabkan dia sakit untuk nak dapatkan ketum sebagai rawatan alternatif, rawatan tradisional untuk nak menghilangkan kencing manis, darah tinggi, gout dan sebagainya. Ini pun salah satu kenapa juga. Yang keempat, permasalahan dia kita ambil ketum koroi dan dadah ni, lemah kita punya dalaman kita. Dalaman kita lemah, maka mudah kita mencari jalan selain daripada Allah untuk nak mendapatkan ketenangan, untuk nak dapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. 4 tajuk kita pada tengah hari ini. Yang pertama, boring. Yang kedua, masalah. Yang ketiga, menyangka benda tu boleh selesai masalah. Yang keempat adalah dia, kita kata, kurang perhubungan di antara hamba dengan makhluk. Jadi pengharapan dia banyak kepada permasalahan dia, banyak dia mereka untuk nak selesaikan masalah. Dia tak pergi kepada sunnah-sunnah Rasulullah ataupun sifat takut dia tu kepada Allah untuk nak mengatasi masalah. Jadi di sini ada perbezaan. Orang yang ada masalah cari dengan kepala otak, maka jumpalah benda yang tak sepatutnya berjumpa. Tapi kalau orang yang berfikiran waras, kalau dia ada masalah, dia pegang Al-Quran, dia pegang hadis, dia baca, dia ambil sembahyang, dia mohon pertolongan kepada Allah, itu adalah yang terbaik untuk nak selesaikan masalah. Bukan permasalahan kita untuk nak selesai, cari benda, cari perkara untuk nak selesaikan, untuk nak menghiburkan hati dan juga fikiran kita. Itu adalah perbuatan yang salah. Jadi insya-Allah kita akan kongsi lagi semasa ke semasa. Jadi sekiranya ada bermanfaat, share, kongsi
sebanyak-banyak mana sekiranya ada kawan-kawan kita yang memerlukan, yang masih mencari produk apa, benda apa untuk yang nak bagi buang getah-getah dalam ketum dalam getah dalam badan, bisa dalam badan, lenguh-lenguh kebas dalam badan, banyak yang mencari. Sebenarnya kita punya solusi kita nak membantu untuk nak mengurangkan sakit. Apabila kurang sakit, makna kata hilanglah segala keinginan dia. Dia hari ini dia kena ketum korek dan dada hanya semata-mata untuk nak bagi lega kesakitan yang dia tanggung tu. Jadi mungkin kita di sini, di luar sana mudah untuk bercakap berhentilah. Allah semua du atas diri ya pun. Boleh kita bercakap, tapi bagaimana simpulan yang nak menanggung keadaan tu? Mungkin bagi dia terbeban, mungkin bagi dia berat, mungkin bagi dia tak mampu. Sebenarnya dia mempunyai support yang kuat. Sekiranya datang kepada kami, insya-Allah kita akan support dia yang kuat, kita akan bagi semangat kepada dia. Malah sekiranya dia ada isteri, ibu dan sebagainya, kami akan bagilah beberapa teknik kepada ibu dan ayah dan juga kita kata isteri, bagaimana nak handle depa ni. Sebab apa? Orang yang ketum korek dadah ni dia punya naluri dia tu sensitif sikit. Dia punya bicara dia, perbuatan dia dan sebagainya, dia agak berbeza dengan kita. Dia tak sama. Depa ni perlu kita melayani dalam keadaan otak kita yang sihat, otak kita yang dipandukan, kita kata banyak kepada kebaikan, insya-Allah kita boleh kongsi dengan orang. Jangan kita suruh kita, berhentilah. Allah, rimahlah tengok, susahlah apa semua cukup. Kita tak boleh cakap macam tu. Seeloknya kita nasihat sampai bila duit pun dah habis banyak, kesihatan pun dah mula kita kata dah mula sakit, kawan-kawan pun nampak macam orang yang tak boleh harap pun dan sebagainya. Ajak kepada dia macam mana cara untuk nak berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat, satu perbuatan ke satu perbuatan. InsyaAllah kita banyak kepada nasihat untuk mendidik manusia, insyaAllah. Jadi insyaAllah cukup sekadar ni. Saya nak bagi beberapa teknik kenapa. Jadi kalau mereka tahu kenapa dan apa yang mereka nak buat, insya-Allah mereka akan cari jalan yang lebih selamat. Jadi orang muda di hari ni lah, terutama orang muda di hari ni nak menghibur. Nak menghibur disebabkan ada teman, ada kawan-kawan. Selain daripada diri, kawan-kawan adalah faktor yang pertama. Selalu berurusan kita berkawan dengan, kita kata orang pakai minyak wangi, maka kita pun akan terlekat wangi tu. Kalau kita berkawan dengan orang yang tak wangi, insya-Allah tak lama kita pun lekat bau yang tak wangi tu. Jadi cukup sekadar tu. Saya nak mohon maaf sekali lagi kepada anda semua. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Jadi jom kita bantu anak muda Melayu Muslim bebas daripada ketum korek dan dadah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.